والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung pengajian kita Kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi pada pengajian lepas kita dah masuk bab yang ke-9. Bab pada menyatakan tentang tafakur, berfikir pada keagungan ciptaan Allah SWT, dan juga berfikir bahawa dunia ini akan musnah, binasa, dan kita pun akan meninggalkan dunia, dan juga memikirkan kedahsyatan hari akhirat yang disebutkan oleh Allah SWT, peristiwa-peristiwa selepas kematian dan hari kebangkitan dan dahsyatnya hari tersebut, dan juga memikirkan juga betapanya singkatnya nyawa kita, usia kita, dan sedikitnya amalan kita, dan bagaimana memikirkan untuk meluruskan diri kita ini dan juga membawa diri kita, nafsu kita ni ke arah istiqamah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua tu dalam tajuk yang kita baca hari itulah kan. Jadi kita dah sebutkan beberapa ayat yang dimulakan oleh Imam Nawawi pada bab ini. Antaranya ayat yang kita dah baca pada pengajian lepas, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita melihat pada kejadian langit dan bumi. Allah SWT suruh kita lihat pada kejadian langit dan bumi, dan juga peredaran malam dan siang. Dan Allah Ta'ala kata itu adalah tanda bagi orang-orang yang berakal, tanda kebesaran Allah SWT. Dan orang yang berakal ni adalah orang yang ingat Allah, orang yang mengingati Allah Ta'ala dalam semua hal keadaan dia, berdiri, duduk, baring, semua sentiasa ingat Allah. Baik. Dan mereka bertafakur, yakni berfikir pada kejadian langit dan bumi, seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan ini satu pun sia-sia, maha suci Engkau, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Jadi ayat ni walaupun 2 ayat saja dalam surah Al-Imran ni, tetapi makna dia cukup luas dan juga amalan dia pun cukup luas. Maksud dia untuk tafakur ni, dia perlu latihan. Dia tak main tiba-tiba kita terus boleh teror bertafakur pada kejadian Allah Ta'ala ni. Dia kena berlatih. Seperti mana kemahiran-kemahiran kita pun semua perlukan kepada jangka masa yang panjang untuk sampai apa yang dipanggil sebagai malakah, yakni kemahiran, penguasaan kita pada satu perkara tersebut. Jadi kita tak boleh nak expect lah kita ni hari tu lalai, esok tiba-tiba bertukar terus jadi orang yang terus hebat. Boleh jadi kalau Allah Ta'ala nak jadikan. Tapi Allah Ta'ala jadikan manusia ni secara berperingkat, atwaran. Jadi kita kena mujahadah. Mujahadah arti kata Allah Ta'ala suruh kita tafakur pada alam, kita kena fikir, sentiasa berfikir. Sampailah kita faham, makin faham, dan akhirnya apa saja kita lihat ni, kita akan refleks pada Allah SWT. Tapi kita tak boleh nak expect, terus-terus tengok ni faham, nampak sifat Allah Ta'ala tu, memang payah. Perumpamaannya, tuan-tuan, perempuan, seperti mana saya biasa sebut dalam pengajian-pengajian lepas, tapi saya ulang balik. Kan, tuan-tuan, kalau macam sekarang ni, hari ini ni, kalau kita drive, bawa kereta, kita nampak signboard tulis AWAS. Rasa-rasa tuan-tuan, perempuan mengeja lagi tak? Rasa-rasa tuan-tuan, perempuan nak mengenali ke huruf ni? Fikir kata tu apa? Fikir lu, oh ni A, W, lepas tu mengeja. Rasa jago tu tak? Tak kan? Malah kita sekali imbas je tengok tulisan tu, kadang-kadang dia tak tengok betul-betul pun, tapi kita dah sekali imbas tu, kita dah
terus ada bismillah. Hilang pula. Mungkin tak charge kot. Ni pakai bateri kan. Baik. Tak ada habis dah. Baik. Sekarang sekali imbas kita tengok perkataan AWAS tadi tu, kita tak mengeja pun, hatta kadang-kadang kita tak peduli pun untuk tengok ataupun nak membunyikan perkataan tersebut. Terus otak kita bertindak untuk buat beberapa tindakan. Seperti apa? Kita slow down kereta. Kita perhati tengok ada apa kat depan ni. Macam mana kita boleh buat terlalu cepat tindakan kita ni? Kenapa kita tak mengeja? Tengok. Sebab masa mengeja ni dah lepas lama. Masa kita kecil-kecil kan, masa kita belajar sekolah rendah, kita belajar mengeja, betul, kita memahami perkataan AWS ni, kita faham apa makna dia, dan pengalaman kita drive kita dah tahu dah. Mula-mula dulu belajar tengok jalan raya masa muda-muda dulu kita dah tahu dah. Kalau ada perkataan awas ni, maksud dia sesuatu berlaku kat hadapan, sama ada construction, ada sekian-sekian. Jadi jangan pederah kereta, saat kita tahu lubang bom masuk. Semua tu kita dah mengalami pengalaman yang jauh. Jadi hari ni kalau kita bawa kereta, nampak signboard AWS ni, terus kita buat tindakan yang sebenarnya dia dah beberapa lapis ke hadapan. Kan? Tapi anak kita yang dalam kereta, yang baru belajar kenal huruf, boleh jadi dia kata pada kita, mungkin tuan-tuan perempuan cucu lah kot, no? Kalau saya anak lah. Kan? Mungkin dia kata, kalau saya kata, abah, tu AWAS. Dia baru belajar tadika. Kita kata, Masya Allah pandai kan, kata. Apa makna dia? Jadi dia baru belajar bunyikan AWAS, awas. Apa makna dia? Tak tahulah abah apa dia. Dia tak tahu pun. Dia hanya belajar kenal huruf dan membunyikan huruf tersebut. Sampai level tu saja. Jadi dia tak dapat lagi malakah. Malakah ni maksud dia penguasaan, kemahiran yang kita ada sekarang. Nampak sebab apa? Sebab dia level yang bawah. Baru lagi nak belajar. Tapi di hadapan dia, jauh lagi nak sampai macam kita. Tapi kita dah lama kan. Jadi ketahuilah kita semua alam ni, pokoknya matahari ni, apa semua berlaku ni ibarat huruf-huruf yang Allah Ta'ala tulis di atas muka bumi ni. Huruf-huruf ni bukan setakat kita nak kenal dia, bukan setakat nak tengok bentuk dia, bentuk A, bentuk W, bukan setakat nak kenal ni pokok, ni matahari, ni sekian-sekian. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala suruh kita mengeja, membaca. Kemudian dia dah baca tu, apa yang kamu faham makna dia? Dan apa makna yang tersirat pula? Tu nak kata tu jauh tu. Kita sekarang ni memahami AWS ni dengan makna yang tersirat jauh. Sampaikan kita alert, kita berwaspada. Sampai kita buat satu tindakan. Jadi begitulah hal keadaan kita ni. Kita tengoklah, kita ni macam budak tadika, ataupun kita dah sampai level kita yang buat kereta tadi. Boleh jadi kita masih lagi mengenal huruf. Walaupun kita dah berusia kan. Sebab kita tak berlatih diri kita untuk bertafakur, melihat dan memahami apa yang dikehendaki Allah Ta'ala pada memaparkan hadapan kita ni kitab alam ini. Sebab nak belajar kita, di mana kita nak boleh faham, nak boleh kenal huruf AWS tadi, nak kena belajar huruf dan belajar membaca. Kemudian belajar makna dia, dan banyak pelajaran ataupun banyak ilmu yang kita kena kecapi ataupun dapatkan, barulah sampai level yang ke hadapan. Jadi begitulah juga alam ini sebenarnya perlu ilmu untuk kita baca dan memahami dia. Tapi yang betul-betul baca, betul memahami, mereka ni adalah orang-orang yang kalau sekiranya di kalangan manusia biasa, mereka ni adalah di kalangan wali-wali Allah. Alim, ulama, rabbani. Ulama ni orang yang berilmu. Tapi tak semua alim tu rabbani. Maksudnya ilmu dia mencapai kepada Allah, kenal Allah Ta'ala. Dan ada hubungan antara dengan Allah Ta'ala. Hubungan yang betul-betul maknawi, spiritual daripada diri dia dengan Allah Ta'ala. Tak semua. Jadi mereka yang ada hubungan antara dia dengan hamba dengan Allah Ta'ala ni lah dipanggil alim Rabbani. Nampak no? Jadi alim Rabbani ni dah lama dah bermujahadah, bertafakur pada alam tu yang sampai peringkat tengok apa saja dia kata Allah. Kita yang tak faham ni kata-kata hang sesat, kata. Tengok pokok kata Allah, tengok matahari kata Allah. Ni sesat ni. Kita yang tak faham tanya. Nampak no? Sebab dia dah sampai level yang hadapan. Dia dah lalu semua dah. Bila tengok segala kecintaan Allah Ta'ala, pertama dia nampak kudratullah, kekuasaan Allah. Dia nampak iradatullah, kehendak Allah Ta'ala. Dia nampak apa? Jamalullah, kecantikan Allah. Dia nampak segala-gala sifat Allah Ta'ala yang terpampang. Dan dia pun memahami bahawa Allah Ta'ala sebenarnya memampangkan kehadapan dia segala seni dan juga ciptaan ini untuk kenalkan dirinya pada kita.
Tapi yang masalah kita yang tak nak tengok. Kita yang tak cuba memahami. Jadi sebab itulah mereka ni wali-wali Allah ni, itu yang jadi lagu tu. Sampai segala-gala dia nampak Allah. Jadi tak perlu dah nak buat-buat tengok sampai satu peringkat. Oleh kerana lama tafakur mereka ni pada keciptaan langit dan bumi ni, jadi tak perlu lagi nak mengeja-ngeja. Dia tak perlu nak mengeja dah. Apa saja dia nampak benda yang kita pun tak faham. Dia nampak kekuasaan Allah, dia faham benda yang kita susah nak faham, kan? Jadi sebab itulah mereka ni yang Allah Taala sebut, kan, sentiasa dalam keadaan apa sekalipun, berdiri, duduk dan baring, kan, yadhkurunallah. Dia sebut Allah. Segala-galanya dia nampak reflect, cerminan alam ni semua dia nampak Allah. Nampak, bukan nampak zat Allah, kan, kita pun faham, kan, bukan nampak zat Allah. Zat Allah ni memang nampaknya nanti di akhirat, di syurga. Tapi kita boleh faham Allah tu, boleh rasai. Nampak, no? Kemudiannya setiap ciptaan Allah Ta'ala ni memang dia akan lihat ni adalah hasil seni Allah. Macam mana kita masuk galeri seni, kan, karya-karya seni ni, dia sebenarnya ahli seni ni nak tunjukkan kehebatan dia. Tapi orang yang bukan mahir dalam seni, dia hanya nak menyeronokkan mata dia tengok sajalah. Apa yang dia nampak cantik, dia kata cantik. Seni yang dia tak faham, dia pun kata apa sedia serabut dia nampak lukisan ni, dia tak faham. Tapi orang ada ilmu seni, dia faham. Dia kata, hang ni hang tak ada ilmu, kata. Hang kalau perhati, faham betul-betul dalam sudut seni. Ni hebat ni apa semua. Orang yang mendalami ilmu seni, dia bukan semata-mata nak kagum dengan hasil seni. Tapi lebih daripada tu, dia kagum, dia akan rasa teruja dengan siapa yang melukis ataupun siapa punya masterpiece ni. Faham, no? Betul tak, tuan-tuan? Perasan tak? Kita orang bukan automobil. Kalau kita tengok kereta, kita tengok kereta tu cantik lah. Oh, cantik kereta ni apa semua. Tapi orang dah lama berkecimpung dalam automobil. Bila dia tengok kereta tu hebat, dia teruja apa? Siapa designer kereta ni? Sebab apa? Sebab dia pun bidang tu. Jadi dia akan rasa cemburu dengan, siapa buat kereta ni? Hebat sungguh. Nampak? Sebab dia ada ilmu. Kita yang tak ada ilmu ni, kita tengok cantik-cantik sajalah kereta, kan? Oh, kereta ni cantik, canggih apa semua. Sebab ilmu kita terbatas. Orang yang hebat dalam bidang tersebut, dia akan teruja untuk tahu siapa yang buat. Jadi ilmu kita pada alam ni macam itulah. Ahlullah, ahli Allah, mereka ni bila tengok pada ciptaan Allah Taala, dia teruja hebatnya Allah. Tapi kita tengok setakat seni tersebut saja. Boleh jadi kita tak faham. Nampak, no? Sebab itulah mereka sentiasa ingat Allah. Dan dia kata apa? Ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, kau tak ciptakan satu benda ni pun sia-sia. Sentiasa melihat hikmah pada setiap kejadian Allah Ta'ala. Ni asas ilmu sains, tuan-tuan, puan-puan, yang telah dipadam dalam falsafah sains moden kita hari ini. Dengan sengaja, saya cakap terang, dengan sengaja oleh saintis-saintis barat. Sebenarnya asal dulu ulama kita bila berbicara dengan sains, semua relatekan sains ni dengan Allah. Tapi hari ini memang jurnal sains tak boleh sebut Allah. Satu kesalahan dalam etika sains, kalau buat satu kajian jurnal sains mention God, yang kata Allah, sebut Tuhan saja, is not the science. Science is not related to God. Seolah falsafah dia begitu. Main mana ni? Ni main daripada tangan-tangan yang memang nak menjauhkan manusia ilmu dengan Allah, memisahkan ilmu dengan Allah. Tapi asas kita dari Islam, Al-Quran ajar kita, Allah Ta'ala tak halang kita tengok sains, tak halang tengok ciptaannya. Tapi lihat, ini adalah ciptaan Allah, seni Allah. Dan dia memang untuk mengenalkan kita pada dirinya Allah Ta'ala. Tapi hari ini kita bicara sains, takat sains saja. Nampak? Inilah jarum kekufuran seperti mana disebutkan oleh ulama-ulama pada akhir zaman Khilafah Uthmaniyah. Yang mereka lihat sengaja diperkenalkan pada umat Islam masa itu ilmu sains moden dengan penuh rasa bangga. Tetapi ilmu ni mereka kata ada racun yang nak membunuh akidah umat Islam. Sebab mereka mengatakan science is nature. Apa dia? Alam semula jadi. Maksudnya tak ada pencipta. Nampak? Cara tak sedap kita belajar dan kita terima falsafah tu, kan, kadang-kadang, kan. Itulah sampai peringkat ada yang boleh terima macam teori evolution, kan, evolusi Darwin dan sekian-sekiannya yang memang terang-terang kekufuran. Baik, saya tak mau panjang kat situlah. Nampak, no? Kemudiannya Allah Ta'ala kadang-kadang dalam Quran spesifikkan lagi, suruh kita lihat beberapa jenis makhluk Allah Ta'ala.
kadang-kadang bersesuaian dengan hal keadaan kita. Seperti mana kita lihat pada ayat Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana unta tu diciptakan? Pertamanya, kalau kita perhati ayat Quran, Quran ni asal diturunkan kepada orang Arab. Jadi turunkan asal dia tu khitab mereka ni pada mereka yang memang kadang-kadang ayat tu bersesuaian dengan hal keadaan mereka. Nampak no? Jadi kenderaan yang ada di tanah Arab yang mereka guna dulu adalah unta. Dan kita pun maklum bahawa orang Arab duduk padang pasir. Mereka duduk padang pasir, padang pasir kan. Kalau nak travel satu tempat tu jauh, merentas padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas. Yang payah nak cakap bahasa Kuala. Lama duduk sini pun tak boleh-boleh saya. Sebab jarang bercakap dengan orang Kuala pun kan. Duduk Mahat tu semua orang utara. Kawan-kawan saya. Baik. Tapi tuan-tuan faham tak apa kono. Bukan Johor mana, pergi Bukit Kantang tu dah tukar dah bahasa. Kan? Pergi Bukit Kantang, bukan Johor mana kan. Pop, sampai sana, singgah boleh makan laksa, tiba-tiba cakap utara. Rasa pelik tu. Baik. Jadi unta ni binatang yang memang mereka menunggangnya Arab zaman dulu. Tapi Allah Ta'ala suruh perhati, tengok tak unta. Hari ni kalau kita pergi Teluk Senangin ke, Teluk Batik kan. Teluk Batik kan dekat sini kan, Pantai Remis kan. Cuba kita tengok dekat pasir pantai yang halus tu. Cuba kita berlari atas pasir ni. Letih tak? Tercungap-cungap kita. Sakit lutut kan? Sebab tanah halus tu kita nak pijak masuk, nak angkat, jalan pun payah. Bayangkan, itu kadang-kadang kita jalan sikit saja. Bayangkan nak merentas padang pasir yang luas, berkilometer nak travel. Bagaimana nak masuk kaki, masuk sampai dalam padang pasir ni. Lagilah jenuh. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala ciptakan satu makhluk yang sesuai. Jalan atas padang pasir ni seolah dia kapai atas lautan pasir. Atas lautan pasir tu seolah dia kapai. Allah Ta'ala sendiri sebutkan dalam Quran, unta seperti kal'a'lam, seperti kapal-kapal yang berlayar di atas lautan yang luas. Sebab apa? Di mana kita sebutkan tadi, kita ni kalau jalan atas padang pasir tadi, kaki kita lenguh, payah nak masuk, nak keluarkan. Allah Ta'ala ciptakan unta, pertama kaki dia panjang. Kemudian keduanya, nampak panjang semua kaki dia kan, unta ni kan. Keduanya, dia ada dua lutut, unta ni. Dia ada dua lutut. Dua lutut tadi tu memudahkan dia, kes lagu tu lah. Memudahkan dia, kalau kaki dia dah terselup masuk dalam pasir, dia boleh keluar balik dengan mudah. Lepas tu, kalau kita duduk padang pasir ni, sandstorm ni, ataupun dia panggil apa, ribut pasir ni, benda yang biasa lah berlaku. Ni antara benda yang memang cabaran lah kalau kita duduk kat negara tanah Arab yang padang pasir ni. Saya duduk Sudan dulu, Sudan ni memang kerap lah sandstorm. Tapi dia bukan sand pun saja, dia bukan pasir, dia tanah, debu tanah halus. Paling mencabar sekali kalau kita baru lepas sapu rumah macam ni kan, kita sapu pula susah payah sapu, tiba-tiba mai sandstorm tu, habis penuh balik pasir gitu saja, macam tak buat kerja. Baik, jadi bila berlaku pada ribut pasir ni, memang mata kita tak dibuka. Dia masuk dalam mata terus. Jadi kita terpaksa tutup mata lagu tu. Macam mana nak berjalan? Memang tak boleh jalan. Saya teringat pada tahun 2007 atau 2006. Saya terperangkap dekat internet cafe. Saya tulis email, masa tu tulis email nak hantar kat keluarga lah kan. Tulis email, elektrik tak ada. Rupanya ribut pasir. Lepas tu saya nak keluar balik lah, bayar nak keluar balik. Orang tu tak bagi keluar kata. Dia kata ni teruk ni, ribut pasir teruk. Memang jadi gelap tiba-tiba. Pukul 6 petang, tiba-tiba jadi gelap. Dia terbaik. Saya pun duduk sampai maghrib, tak berhenti-berhenti. Saya kata, tak boleh jadi ni nak solat maghrib. Dan saya kata, tak apalah, saya keluar. Kira macam apa, tanggung risiko sendirilah. Dia pun bagi keluar. Keluar tu, memang macam mana nak tengok. Mata kita, bayangkanlah macam kita duduk depan kipas yang pasang paling tinggi sekali, kelajuannya. Lepas tu, orang belakang kipas tu seolah macam sentiasa duduk tabur pasir. Muka-muka kita lagu tu, macam mana nak tengok? Tapi terpaksa jugalah saya jalan setapak dengan gelap. Tak boleh. Dan pandangan kita memang terhalang. 1 meter tu saja dah tak nampak dah. Gelap sangat. Ini pengalaman yang ngeri lah saya. Padahal tak jauh mana pun sebenarnya internet cafe tu dengan rumah saya. Lebih kurang mungkin dalam 300 meter kot. Ataupun 400 meter lebih kurang. Tapi punyalah lama nak sampai rumah. Masa itulah. Jadi,
Bayangkanlah ini situasi di padang pasir kan. Tapi subhanallah, Allah SWT jadikan unta ni, mata dia ada visor. Ada cermin. Macam visor motor tu kan. Macam helmet motor tu kan ada visor kan. Macam tu mata dia. Jadi satu selaput, kalau sekiranya berlaku ribut pasir, selaput ni tutup. Jadi mata dia tu boleh tengok tanpa terganggu dengan pasiak ni. Lepas tu yang ajaibnya, bulu mata dia tadi tu yang panjang tu, dia boleh pula bertindak sebagai wiper dia. Jadi wiper. Swap dia buang dia punya pasiak tadi tu. Subhanallah, ajaib. Macam mana boleh jadi elok binatang ni duduk dekat padang pasiak yang sesuai dengan cuaca dia. Jadi Allah Ta'ala bagi contoh kat orang Arab. Kata tengok unta. Sebab unta ni memang depan mata mereka. Tapi hari ni, dengan teknologi moden kita boleh tengok dalam Google, ada rancangan geografi Explorer dengan National Geographic tu kan. Kita boleh tengok binatang-binatang lain walaupun kita tak pernah pergi Kutub Utara, tapi kita pun tahu Kutub Utara ada polar bear tu kan. Tengok polar bear ni, orang Eskimo nak duduk sana, berapa tebal kulit dia nak kena pakai, baju dia nak kena pakai kan. Tapi polar bear ni subhanallah, dia boleh relax lepak atas ais ketui tu kan, mandi ayak sejuk tu pula. Macam mana dia boleh tahan? Allah Ta'ala ciptakan dalam dia pada kulit dia tu tebal, lapisan lemak yang tebal dengan bulu dia sesuai. Jadi semua Allah Ta'ala ciptakan sesuai pada tempat dia dan keadaan dia, penuh dengan hikmah. Jadi Allah Ta'ala suruh perhati, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak lihat kepada unta bagaimana diciptakan? Unta dah tak ada kat Malaysia, kita tengoklah lembu, tengoklah binatang-binatang yang ada sekeliling kita, tengok perhati. Nampak no? Macam mana lembu tu seronok dia makan rumput kan? Nampak enjoy suruh makan rumput. Pernah tak kita fikir satu hari, kesian nak lembu ni asyik makan rumput dia. Yang kita masak nasi goreng special lah untuk dia kan. Belanja bagi makan sedap tak? Rasa-rasa mahu tak dia makan nasi goreng kita masak? Tak mahunya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala design lidah dia yang paling sedap dia makan adalah rumput. Jadi dah cukup rasa nikmat. Yang kesian kita sebenarnya, kita tak pernah puas dengan makanan. Kan hari ni kalau nasi lemak kita pun kata, dah berapa hari nasi lemak macam cemui. Perkena benda lain pula. Betul tak? Kita yang kesian. Nampak no? Sebab Allah Ta'ala design badan kita ni supaya kita fikir, bukan di dunia ni tempat untuk berseronok. Dunia ni tempat untuk kita bekerja dan juga mengabdikan diri pada Allah. Seronok nanti. Jadi belum boleh lagi nak mencapai keseronokan tu di sini. Tapi binatang tak apa, dia seronok kat sini. Sebab itulah rumput tu pun cukup dia seronok makan. Nampak Allah Ta'ala ciptakan makhluk ni penuh dengan hikmah. Kita kena perhati. Itu tugas kita. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan tidak lihat kepada langit bagaimana langit ni diangkat. Hari ni kita tengok langit, tengok macam mana Allah Ta'ala jadikan lapisan atmosfera ajaib. Berapa lapis. Ya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ja'alna samaa'a saqfan mahfuzha. Kami jadikan langit kamu tu adalah sebagai atap yang memelihara, terpelihara. Bila kita baca tentang lapisan atmosfera ni, subhanallah, betul-betul macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa ni panggil? Atap yang memelihara. Saya baca lah, saya tak tahu lah, ni beberapa maklumat yang saya baca lah. Lapisan atmosfera ni antara tugas dia menghalang untuk sebarang anasir luar seperti meteor ataupun debu-debu meteor yang luar sana tu, kalau sekiranya nak jatuh ke bumi, pertamanya lapisan tadi tu dia macam divert kan. Kalau sekiranya bumi tadi kan macam ni, dia nak langgak, dia akan, sebab lapisan atmosfera ni akan apa? Dia akan dia macam menyisihkan. Jadi dia payah nak kena pada bumi. Kalau sekiranya masuk sekalipun, kita tahu kan dalam lapisan atmosfera ni penuh dengan oksigen, antara gas yang ada oksigen, dan oksigen ni dia bertindak sebagai bahan pembakar. Jadi kalau dia masuk dan menghentam tu, sebab hentaman momentum benda yang masuk tadi ni, bila kena oksigen dia akan mencetuskan api. Jadi api tu dan bakar anasir yang luar ni, jadi dia tak dan nak jadi kata seketui besar lah. Kemudian tambahan pula kutub utara dengan kutub selatan yang dia punya magnetik lebih kuat. Tarikan dia, graviti lebih kuat. Dia akan cuba tarik anasir ni ke sana sebelum jatuh ke kawasan Khatul Istiwa. Jadi kawasan Khatul Istiwa ni, dia kira payahlah nak jatuh. Dan kita pun tahu, penduduk paling banyak di kawasan yang Khatul Istiwa dan yang kawasan atas sikit dan bawah sikit kan. Kutub utara, kutub selatan, kawasan yang bukan boleh ditinggal. Jadi bagaimana Allah Ta'ala nampak? Pelihara kita dengan wujudnya lapisan atmosfera ni dan banyak lagi lah.
Jadi semua tengok tak bagaimana Allah Ta'ala angkat langit ni. Begitulah juga di atas sana dan sekiannya. Nampak no? Tafakur. Di sana kita boleh faham sifat rahmat Allah. Kan? Bagaimana Allah Ta'ala letak bumi kita pada posisi yang cukup ideal. Cukup sesuai untuk kita tinggal. Kalaulah bumi ni dekat sikit pada matahari. Allah Ta'ala takdirkan. Bayangkan. Dekat sikit pada matahari. Apa akan berlaku? Terbakar kita semua. Terbakar kita semua. Kalau bumi ni jauh sikit pada matahari, posisi kita sekarang ni, apa akan berlaku? Beku kita semua. Elok-elok sekarang ni, dia punya tempat tu, kedudukan dia. Subhanallah. Tak lihat kau. Takkan benda tu, seperti mana didakwa oleh sains, hanya sains, nature, benda yang semula jadi. Logik ke? Memang sangat tak logik. Semua tu menunjukkan kepada rahmat Allah, sifat iqtidar Allah. Allah Ta'ala meletak setiap sesuatu tu biqadar dalam Quran. Wa ja'alna likulli syai'in biqadar. Allah Ta'ala jadikan setiap satu tu pada ukuran kiraannya cukup tepat. Tengok bumi yang kita ada sekarang ni pun, kutub utara, beku. Setengah kawasan yang terdedah lebih pada matahari, panas ke main panas kan, 45-50 darjah Celsius. Bayangkan, macam mana posisi yang, kalau dia dekat lagi dan lebih jauh sikit. Jadi perhati benda tersebut, kita akan nampak sifat-sifat Allah Ta'ala, dan sifat kudrahnya, kekuasaannya, rahmatnya dan sekian. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah lihat pada gunung ganang bagaimana gunung ganang ni ditegakkan. Panjanglah, perhatilah sendiri. Kalau cerita panjang. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah pada bumi ni bagaimana dihamparkan. Hamparan yang ajaib. Penuh dengan rahmat Allah. Seolah-olah bumi kita ni, kita masuk satu istana yang besar. Yang istana tersebut ada satu dewan makan. Dewan makan tu penuh dengan makanan. Dan takdan kita berhabis jamu makanan tersebut, petugas-petugas tuan istana tadi tu tukar, salin makanan baru, salin makanan baru. Macam itulah ibarat bumi. Perasan tak? Kan penuh dengan rezeki kita di atas muka bumi ni. Takdan habis, disalin lagi, diganti baru. Jadi boleh faham apa kalau kita masuk istana yang makanan yang dijamu kepada tetamu dia sentiasa disalin-salin. Maksudnya apa? Tuan istana ni ataupun raja istana ni seorang yang pemurah, yang sangat memuliakan tetamu dia. Bolehkah ada lagi syak dalam hati kita tentang kemurahan raja ni, bila makanan dia dihidang pada kita ni tak pernahnya luak dan sentiasa disalin-salin. Sudah tentu kita boleh faham dengan mudah kata betapa pemurahnya raja istana ni. Betul tak? Dan betapa kayanya. Seolah kata tak habis-habis khazanah dia. Nampak? Jadi, tapi sedih sekali kalau kita masuk dalam istana ni, kita hanya tahu melahap saja. Menyekik je kerja. Langsung tak fikir, tak memerhatikan dan menghargai raja yang menjamu kita. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala semua tengok bagaimana Allah Ta'ala membentangkan muka bumi ni pada kita. Itu dalam bab makanan lah. Cuba tengok bab-bab lain. Cukup banyak. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan wahai Muhammad. Ingatkan pada orang benda ni. Ingatkan bahawa semua ni adalah kekuasaan Allah daripada Allah. Kalau tidak, memang kita lalai. Betul tak? Kalau tak peringat benda macam ni, memang kita lalai. Kita tahu enjoy je. Nampak no? Rasa seronok saja. Jadi Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kata, fadzakir ya Muhammad. Bagi peringatan, wahai Muhammad. Innama anta mudzakir. Hanya sebenarnya kamu ni hanya dapat memberi peringatan. Hanya sebenarnya kamu ni pemberi peringatan. Itu tugas Nabi SAW. Nampak no? Sebab ayat selepas tu, lasta alaihim bimusaytir. Kamu tak dapat memaksa mereka. Kita boleh habaq saja nak kata. Muhammad boleh habaq saja. Nak paksa orang tak boleh. Itu kuasa Allah. Kita tolong sampaikan saja, dia pun nak dengar tak dengar tu, itu mereka. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Allah Taala kata kepada Muhammad, tiadalah kewajipan ke atas kamu wahai Muhammad melainkan menyampaikan saja. Sebab nak paksa memang tak boleh. Manusia tu sendiri nak kena dengar. Nak kena ikut. Baik, tu sikit sebanyak tentang ayat Quran yang dalam bab tafakur. Jadi seperti mana saya sebutkan awal tadi, bab tafakur ni bab yang kena melatih diri kita. Dia tak main sendiri tu akan kita terror terus tafakur. Dia kena berhati. Kena pula syaitan memang cukup tak mau kita berfikir benda-benda macam ni. Dia akan masa elok-elok kita tafakur, sekejap lagi dia akan ingatkan kita tarik roti canai macam-macam benda. Dia nak divert kita. Memang kerja syaitan, dia nak divert kita daripada ingat Allah, daripada berzikir. Allah Ta'ala kata innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah.
Kan? Wa anis salah. Hanyanya syaitan tu dia nak apa? Dia nak mencampakkan kepada kamu ni kebencian dan perbalahan. Itu pertama kerja syaitan. Dia memang suka nak belagakan kita, nak bagi kita bergaduh. Dan kita saling membenci satu sama lain. Dengan antara caranya dalam suruh kita berjudi dan minum arak, dalam ayat tersebut, fil khamri wal maisir, dalam arak dan juga dalam perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan dia nak halang kamu daripada ingat Allah, berzikir pada Allah. Ini memang kerja syaitan. Jadi kita nak kena lawan syaitan, nak kena lagi ingat Allah. Tapi kena ingat, masa kita zikir tu boleh jadi pun syaitan akan main lah. Tengok macam kita zikir solat tadi kan. Kalau cuba kita betul-betul faham ayat dia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul. Kalau betul-betul kita mujahadah sekalipun, sekali dia main. Dia main tiba-tiba dah teringat tu lah, teringat ni apa semua kan. Teringat sekali nak siapkan sarapan apa semua. Dia main, tak bagi kita fokus. Kalau lagi dahsyat tu, kita baru niat nak berzikir, nak baca Quran, sekali dia kata relax dulu, baring dulu kan. Baring pula dah, langsung tak berzikir. Itu memang kerja syaitan. Nampak no? Tu syaitan jin lah. Kalau jadi syaitan manusia, lagi dahsyat, tak bagi kita berzikir terus. Tak payah zikir-zikir ni, dia kata. Itu syaitan manusia. Na'udzubillah. Tolong kerja syaitan jin. Baik. Jadi insya-Allah kita masuk bab yang ke-10. Babu fil mubadarati ilal khairati wa hathi man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Maksudnya bab pada menyatakan bersegera buat perkara baik-baik. Dan juga bab ni menyatakan bahawa mengajak orang yang nak pergi buat benda baik tadi tu bersegera buat pada dia dengan bersungguh-sungguh, tanpa ada beragu-ragu ataupun apa dia panggil tu, macam nak buat tak buat, berbolak-balik. Faham no? Bab ni Imam An-Nawawi kata bab khas. Pertamanya kebaikan kita dah tahu dan kena segera buat benda baik. Jangan tangguh-tangguh. Kalau rasa dah tahu satu kebaikan tu, segera buat. Jangan kata besok lusa. Nampak no? Allah Taala seperti mana Allah Taala sendiri pernah menegur Nabi Muhammad SAW, kata wala taqulanni syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kamu sekali berkata aku nak buat benda tersebut besok. Illa insya-Allah. Mereka kata insya-Allah. Kemudiannya kita nak kena ajak orang yang memang nak buat benda baik, kita kena ajak pula. Nak ajak orang benda baik tersebut, ajak buat segera dan juga buat tu bersungguh-sungguh. Jangan buat dalam keadaan sambil lewa. Tanpa ada taraddud. Maksudnya tanpa ada kita rasa berbelah bagi, berbolak-balik. Nak buat ke tak mau. Kalau dah benda tu baik, tawakal, buat je. Qala Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat, maksudnya berlumba-lumbalah kamu dalam kepada buat kebaikan. Segera maksud dia. Segera buat kebaikan. Wa qala ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133. Iaitu firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan bersegera-segeralah kamu semua kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan kepada syurga, satu syurga yang keluasannya adalah keluasan langit-langit dan bumi. Keluasannya syurga ni keluasan langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita perhati ayat Quran, bila Allah Ta'ala tentang syurga, kerap kita akan jumpa syurga ni Allah Ta'ala memang janji kepada orang yang bertakwa. Nampak no? Sebab takwa ni memang cukup payah lah. Takwa arti kata semampu mungkin segala perintah Allah kita buat. Dan semampu mungkin segala larangan Allah Ta'ala tu kita jauhi. Ini takwa. Selagi mana ada ruang dalam kehidupan kita ni, tenaga, masa apa semua, maksud dia orang bertakwa ni dia buat baik. Nampak no? Sedaya upaya dia langsung tak buat perkara-perkara yang dilarangkan, walaupun benda tu tersebut benda yang makruh ataupun hatta khilaful aula. Jadi dalam ayat banyak Quran yang banyak Allah Taala janjikan syurga kepada orang yang bertakwa. Baik. Tapi takwa yang sebenar-benarnya memang payah. Sebab tu Allah Taala sendiri sebut dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Taala kadar mampu kamu. Sebab kalau ikutkan takwa yang sebenarnya, langsung tak buat dosa dan segala perintah Allah kita buat.
Ini memang payahlah. Baik. Jadi pada ayat ni kita lihat kan Allah Taala sendiri menggalakkan kita untuk bersegera untuk dapatkan keampunan Allah. Maksud dia kita sentiasalah bertaubat dan juga beristighfar. Minta Allah Taala ampun dosa kita. Jangan sampai kita rasa kita tak ada dosa pula. Nampak no? Allah Taala hatta perintahkan Nabi Muhammad istighfar sedangkan Nabi itu maksum. Kan sedangkan Nabi itu maksum mana dosa, tapi istighfar setengah ulama kata kerana adab kepada Allah Taala. Dan juga istighfar Nabi SAW kerana melihat kekurangan hari semalam berbanding hari ini. Sebab Nabi SAW sentiasa dalam hal keadaan yang meningkat. Imannya, ketaatannya, ilmunya, makrifahnya. Jadi bila Nabi lihat semalam Nabi SAW, Nabi akan lihat kekurangan berbanding hari ini. Tapi Nabi istighfar atas kekurangan tersebut. Walaupun kekurangan itu bukan apa pun. Nampak no? Baik. Jadi kita ni lagilah banyak kekurangan, banyak dosa. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bersegera untuk dapatkan keampunan daripada Tuhan kamu. Dan bersegera cuba capai syurga. Yang syurga ni bayangkan, keluasan dia langit-langit dan bumi. Kalaulah kita diberi Kuala Kansar ni, daerah Kuala Kansar ni, tanah Kuala Kansar ni kita punya seorang. Allah. Tak cukup lah. Maksud dia, tak luar kan. Orang kata, tak luar kan. Buat rumah seluas ni apa semua pun boleh. Itu paling habis besar rasa. Itu kalau satu Kuala Kansar. Kalau satu Perak, satu Malaysia. Bayangkan syurga ni bukan kata satu Malaysia. Satu bumi pun masih kecil. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi cerita tentang orang yang terakhir masuk syurga selepas dia kena siksa dalam neraka. Pendek hadis tu, pada akhir sekali Allah Ta'ala kata, last sekali dah selepas macam-macam cerita dia ni, Allah Ta'ala kata pada dia, masuklah syurga. Kemudian digambarkan syurga seolah-olah dah penuh. Dah tak ada ruang dah. Dia pun datang pada Allah Ta'ala balik, dia kata, ya Allah, dia kata syurga dah penuh. Dia kata, cari, ada tempat kamu. Dia pergi begitulah beberapa kali, sehingga Allah Ta'ala tunjukkan tempat dia, syurga dia. Dia kata, inilah syurga kamu, keluasan dia seperti keluasan bumi, dan 10 kali ganda daripada bumi. Dan Nabi kata, ini adalah orang yang paling rendah darajat dia di syurga. 10 kali ganda bumi ni luas dia. Paling rendah darajat. Jadi kalau orang betul-betul yakin, dia kata apalah nak kat dunia ni bandingkan dengan syurga. Tapi itulah masalah iman ni payah. Iman ni maksud dia benda percaya, nak kena percaya benda yang tak nampak lagi kan. Benda nampak memang tak adalah kata ujian iman. Hari ni kalau kita sekali sujud, akaun bank kita memang tuju masuk 10,000. Sekali sujud 10,000, 2 kali sujud 20,000, 3 kali maghrib berapa kali sujud? 6 kali sujud. 60,000 dalam akaun bank solat maghrib. Memang masjid ni kena besarkan. Saya rasa bukan sekadar mazhab Masjidil Haram, kena besar lagi punya luas. Sebab memang orang tak pergi mana orang. Duduk masjid saja, solat dikerja kan. Sebab apa? Memang nampak dah. Sekali ibadah ni masuk duit. Nampak. Tapi dia bukan lagu tu. Nampak no? Malah sebenarnya lebih daripada tu, tapi kita tak nampak lah kan. Bayangkan Nabi kata, raka'atan qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan apa saja ada di dunia ni. Tapi tak nampak kan, benda tak nampak. Macam kita kata tadi lah, kalau nampak duit masuk akaun, solat subuh, memang penuh. Menangis-nangis orang yang terlepas subuh. Betul tak? Meraung. Baik. Jadi, hadis pertama ni, fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali salihati fasatakunu fitanun ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Baik. Hadis yang pertama sekali daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, bersegeralah dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik. Nabi kata, buat cepat amalan soleh ni, jangan tunggu-tunggu. Kan, jangan duk tangguh-tangguh. Dia kata sebab nanti akan datang satu fitnah. Fitnah ke sini jangan faham fitnah dengan bahasa Melayu yang biasa kita guna. Orang Melayu kita kalau faham fitnah maksudnya tuduhan kepada seorang tu, tuduhan tanpa asas. Tu fitnah yang biasa kita faham kan. Tapi fitnah ni maksud dia sesuatu musibah, ujian yang menggugat kita. Sama ada menggugat dunia kita, mengancam dunia kita, apatah lagi akhirat kita. Itu maksud fitnah. Nampak no? Ujian.
Maka dia kata akan jadi fitnah-fitnah. Fitanun ni jamak plural. Fitnah-fitnah. Dia kata seperti satu malam yang kelam. Maksudnya kata macam di mana kita pergi satu tempat yang lampu tak ada. Zaman Nabi SAW mana ada elektrik. Jadi kalau waktu malam kelam tu, macam mana nak jalan? Memang tak nampak. Kokok depan ada lubang ke, ataupun ada duri apa semua. Jadi bahaya. Kita tak tahu mana jalan selamat ataupun mana jalan yang bahaya. Jadi Nabi gambarkan begitulah fitnah yang akan bakal berlaku. Orang tak nampak dah mana hak betul mana salah. Nampak tak? Malah berapa ramai orang terpa pada benda yang dia ingatkan betul, rupanya benda tu memang salah. Orang tak nampak. Sebab tak jelas. Nabi kata bahaya. Sebab datang fitnah-fitnah yang seperti satu malam yang kelam. Yang mana sehinggakan pada waktu tersebut, seorang lelaki tu pada waktu pagi dia beriman, tapi waktu petang jadi kafir. Maksud dia sampai dia tak sedar. Fitnah tersebut menyebabkan dia jadi kafir. Dan dia kata pada waktu petang dia beriman, pada pagi dia jadi kafir. Sehingga kan dia menjual agama dia dengan semata-mata satu aset dunia, satu barang daripada dunia. Sebenarnya benda ni berlaku dah. Nampak no? Benda ni berlaku dah. Malah dulu ada seorang syekh daripada Syria, Syekh Badruddin Al-Hasani. Zaman dulu, lama dah. Dia pernah ditanya dalam majlis dia. Dia kata, wahai syekh, dia kata, adakah kita sekarang ini hidup zaman yang Nabi SAW kata, seorang beriman tu kalau nak pegang pada agama dia seperti seorang yang menggenggam bara api. Dia kata, ni zaman ni, syekh tu jawab, Syekh Badruddin Al-Hasani kata, zaman ni dah lepas lama. Malah kita sekarang pada zaman yang nak dibaca hadis ni. Kita pada zaman sekarang ni, zaman yang orang tu tak sedar. Pada waktu pagi dia beriman, petang dia kafir, dia tak sedar. Nak kata jauh dia daripada ilmu agama. Dan sampai tak tahu perbuatan-perbuatan dia, Allahu Akbar. Orang yang tahu, dia tahu. Orang yang tak tahu, dia rasa tak ada apa-apa. Hari tu saya pun ada orang tunjuk video. Satu selebriti Malaysia kita ni, duk gelak-gelakkan malaikat. Mungkin nangkir dia kata apa entah bahasa kasar apa. Tu satu hal. Hak yang pengacara program pun gelak-gelak. Aduh, nampak no. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, pertama ni perkara perbuatan dia mempersenda-sendakan malaikat, hukum ni kafir, tuan-tuan. Hukum ni murtad. Dan orang redha pada kekafiran, redha pada murtad, tak rasa apa-apa, hukumnya sama dia. Nampak no, boleh gelak-gelakkan. Dulu lagi masa arwah Tuan Guru Harundin hidup, saya ingat lagi dia teriak. Bila ada satu program TV dulu, seorang artis tu, dia cakap sesuatu perkataan yang memang tak sepatutnya cakap pada sebaik-baik perempuan, iaitu Sayyidatina Khadijah. Dia kata perkataan saya tadi nak sebut. Dan Tuan Guru Harundin cerita ni dalam keadaan teriak. Dia kata, dan sedih, dia kata hak penonton pangkat gelak sekali. Rasa lawak ke? Rasa kelakar. Tapi macam mana boleh gelak sekali sampai rasa benda tu lawak, lucu? Sebab tak ada ilmu. Sebab tak ada ilmu, ataupun kalau tahu pun saya tu tak pasti. Kalau tahu lagi dahsyat. Sepatutnya tak boleh gelak, malah patutnya ada rasa takut. Sepatutnya tinggal majlis tersebut. Kalau berani, jerkah perempuan tu. Kata, biadab. Kata. Patut cepat lagu tu. Orang yang ada iman patut dia buat lagu tu. Tapi ni yang kita risau. Zaman sekarang ni, ini realiti yang berlaku. Sekeliling kita, ramai macam tu. Yang Nabi kata ni. Dia tak tahu perbuatannya, mulakan daripada Islam. Ini antara fitnah dia. Sebab benda ni dia tak datang secara drastik, tapi datang secara perlahan-perlahan. Maksudnya luntur agama dan akidah ni dia tak main tiba-tiba. Dia main sikit, orang tak sedar. Orang makin jauh pada agama dia tak sedar, makin jauh. Jadi sebab tu Nabi kata segera amal soleh. Segera, maksudnya amal soleh ni termasuklah pertama sekali mengaji agama. Mengaji bagi faham dulu asas akidah. Ilmu fardu ain, mengaji. Betul-betul simpan, download betul-betul dalam hati kita ni, penuh dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW. Dengan perkara-perkara yang betul-betul menggetarkan hati kita. Ilmu makrifah itu kepada Allah Ta'ala. Ya, takut bila kita tak betul-betul isi dalam diri kita, hak tu dah, fitnah akan berlaku. Bila sampai waktu tersebut, dan bagi sampai satu waktu, nanti hatta pengaji agama pun boleh jadi payah nak mengaji apa semua. Jadi rebut peluang masih ada, no? Alhamdulillah, saya syukur sangat tengok masjid ni aktif. Rasa macam tak tahu nak habaq kata. Seronok tengok. Sentiasa ada program. Jadi memang betul. Mana yang ada, buat. Jangan, sebab nanti fitnah saya risau, satu masa nanti takut dekat je. Dah mula tak boleh pula apa benda semua. Kita makin jauh. Itu yang takut. Jadi saya tak mau panjangkan, minta maaf dan tuan-tuan ambil masa yang lebih.
Jadi saya mohon maaf sekiranya sana ada kasar bahasa dan salah silap. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا وامن علينا محبته وبعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.